Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nur Amal Farhani binti Rosdi dari kelas TESA tahun 2023-2028 akan membincangkan dua subtopik di bawah tajuk isu-isu semasa dan cabaran masa depan. Bab yang pertama merupakan bab isu-isu konflik semasa, persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Jadi sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan dalam bab ini. Apa itu konflik? Maksud konflik ialah perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dan lain-lain. Isu-isu konflik sepadan antarabangsa terjadi apabila dua atau lebih negara bersaing secara terbuka mengenai sesuatu kawasan atau wilayah berhampiran untuk dimilikinya. Isu-isu konflik sempadan antarabangsa sering terjadi. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin kawasan atau wilayah-wilayah tersebut mempunyai kepentingan dan kemudahan yang boleh memberi faedah kepada sesebuah negara tersebut. Sebagai contoh, mungkin wilayah tersebut berada di kawasan strategik atau kaya dengan bahan mentah. Namun begitu, konflik sempadan antarabangsa sering terjadi dan ia berpunca daripada undang-undang antarabangsa yang tidak mempunyai peraturan terperinci dalam mendefinisikan soal kedaulatan negara. Sempadan merupakan garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau bidang kuasa seperti negara, negeri atau daerah. Sempadan antarabangsa adalah garisan sempadan yang membahagikan sebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Baik, seperti gambar raja yang telah saya letakkan di dalam video ini, kita dapat lihat setiap negara mempunyai garisan sempadan mereka, iaitu untuk memisahkan antara negara A dan negara B. Dan mereka tidak boleh sesuka hati menukar garisan sempadan yang telah ditetapkan. Seterusnya, jika dua atau lebih negara bersaing secara terbuka mengenai kawasan atau wilayah dengan mengatakan kawasan tersebut di bawah wilayah atau negaranya, ini akan menyebabkan konflik sempadan antarabangsa biasanya berlaku. Subtopik yang saya telah pilih yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah pencerobohan ruang udara di Malaysia. Ya, negara kita iaitu negara Malaysia pernah terlibat dalam isu konflik sempadan, iaitu pada tahun 2021. Negara yang terlibat dalam konflik ini ialah negara China dan juga negara Israel. Baik, yang pertama saya akan menerangkan tentang isu pencerobohan sempadan Malaysia oleh negara China. Negara China adalah antara negara yang mengambil kesempatan menceroboh sempadan negara kita. Pada pengetahuan anda semua juga, negara China lah yang paling kerap melakukan pencerobohan, bukan sahaja melakukan pencerobohan laut tetapi juga melakukan pencerobohan sempadan udara seperti yang berlaku di perairan Sarawak pada Mei 2021. Pada 1 Jun 2021, bukan sahaja tarikh yang diingati kerana tarikh bermulanya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tetapi negara kita juga hangat dengan isu pencerobohan ruang udara negara oleh pesawat tentera udara negara China. Di samping itu, menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, sebanyak 16 buah penerbangan pesawat negara China yang mencurigakan telah dilaporkan memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Gambar rajah di atas menunjukkan salah satu pesawat negara China yang sedang terbang menghampiri 60 batu nautika daripada pantai wilayah Sarawak serta mengubah arah penerbangan di ruang udara betang pertinggi Ali yang berkepentingan kepada negara kita iaitu negara Malaysia. China juga telah membuat tuntutan ke atas kawasan yang luas di Laut China Selatan menerusi tuntutan 9 garis putus iaitu dikenali sebagai 9 Dash Line seperti gambar raja yang telah tertera di dalam video tersebut yang mengunjur dari utara ke selatan sehingga ke perairan Sarawak. Seterusnya, kawasan luas yang dituntut oleh China ini bertindih dengan wilayah maritim negara-negara sekitar yang juga dituntut oleh Malaysia, yang mana Malaysia juga memiliki kedaulatan dan hak berdaulat ke atasnya. Namun begitu, jika Malaysia berdiam diri, ini boleh memberi erti bahawa Malaysia membuat pengakuan terhadap tuntutan 9 garis putus yang dibuat oleh negara China dan di Laut China Selatan. Oleh itu, memandangkan pihak TUDM sendiri sudah mengeluarkan kenyataan bahawa peristiwa ini boleh mengancam keselamatan negara, wajar bagi Malaysia membantah apa yang dilakukan oleh pihak negara China ini. The information about the unidentified
Is this in your radar at all regions, all seat area, between level 2 to 4, 5? A-firm, sir, A-firm. And this aircraft currently, the trend is currently flying to the south and about 66 from northwest of Bintulu. This aircraft flying back towards the north, sir. Video yang telah ditayangkan sebentar tadi merupakan rakaman komunikasi semasa pencerobohan 16 pesawat tentera udara China sedang berlaku. Negara kedua yang pernah menceroboh ruang udara di negara kita iaitu negara Malaysia pula ialah Israel. Pada 19 Mei 2021, berlepas dari Mel di Maldives, sebuah pesawat Israel iaitu pesawat prototip pengintip bernombor 4XA00 merentas ruang udara Putrajaya sebelum mendarat di pangkalan tentera udara Paya Lobar iaitu di Singapura. Ia kemudian berlegar-legar di ruang udara Singapura selama 2 hari iaitu pada 24 Mei dan 25 Mei 2021. Namun, Kementerian Pengangkutan Malaysia menyatakan bahawa pesawat tersebut melalui ruang udara Malaysia mengikut peraturan yang telah ditetapkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO, yang mana Malaysia adalah sebahagian daripada negara anggota. Kesimpulannya, dalam isu penggunaan ruang udara, setiap negara berdaulat perlu tegas dan tidak memberi sebarang pengecualian kerana tidak mengetahui tujuan sebenar negara lain. Hal ini sekaligus dapat melindungi keselamatan rakyat dan juga keamanan negara kita. Marilah kita beralih ke bab 2 yang bertajuk isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Subtopik yang telah saya pilih untuk dibincangkan pada hari ini ialah isu kemelesetan ekonomi global tahun 2008 dan 2009. In 2008, one of the largest banks in America collapsed. Nobody expected this to happen. Hundreds of citizens went to the streets to protest. Stock market crashed. $3.9 billion were lost. Thousands of Americans unemployed. Nearly 10,000 Singaporeans lost $380 million. And many countries like Malaysia, Thailand and Philippines were affected as well. Baik, sebelum itu saya akan memberitahu sedikit sebanyak tentang kemelesetan ekonomi yang telah melanda negara kita dan juga di seluruh dunia. Okey, apakah itu definisi kemelesetan ekonomi? Definisi kemelesetan ekonomi ialah penurunan ketara dalam aktiviti-aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Krisis ini tercetus pada penghujung tahun 2007, namun kemuncaknya pada tahun 2008 dan 2009. Krisis yang melanda dunia pada tahun 2008 ini bermula dengan krisis yang berlaku di Amerika Syarikat. Selain itu, disebabkan kebanyakan negara di dunia bergantung kepada Amerika Syarikat, maka negara-negara tersebut turut terpalit dengan krisis ekonomi. Krisis ini juga dikenali sebagai krisis subprima dan ahli ekonomi dunia menyebutnya sebagai Mother of all crises kerana ia merupakan satu krisis kewangan terburuk sejak 80 tahun yang lalu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bagaimana punca-punca kemelesetan ekonomi global 2008 hingga 2009 ini berlaku. Yang pertama adalah disebabkan oleh pedagang mata wang, iaitu lambakan hutang tidak berbayar sehingga menjejaskan kecairan tunai institusi kewangan di negara Amerika Syarikat itu. Bank pelaburan keempat terbesar di Amerika iaitu Lehman Brothers telah pun jatuh muflis. Banyak rumah terpaksa dilelong kerana pembeli tidak mampu untuk terus membayar. Lehman Brothers Holding merupakan firma perkhidmatan kewangan yang diisytiharkan muflis pada tahun 2008. Aktiviti firma ini adalah seperti perbankan, pelaburan, pengurusan pelaburan dan banyak lagi. Keruntuhan Lehman Brothers berpunca antara lain akibat penjual singkat. Keruntuhan Lehman Brothers akhirnya menyebabkan kerajaan Amerika Syarikat terpaksa memberikan bailout. Bailout merupakan bantuan kewangan untuk mengelakkan institusi kewangan ini daripada runtuh. Akibatnya, kerajaan terpaksa mengurangkan import dan hasil ekspor juga terkesan. Selain itu, punca-punca berlakunya krisis ini ialah krisis harga makanan. Seperti yang kita tahu, bahan makanan utama dunia ialah beras dan tepung. Bahan makanan ini diperdagangkan di bursa saham untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun begitu,
disebabkan pemanasan global yang semakin tinggi pada masa itu, ianya memberi kesan sampingan terhadap perantaian pengeluaran dan harga barang iaitu beras dan tepung. Akibatnya daripada kes ini ialah kos makanan akan semakin meningkat dan terus meningkat. Punca-punca yang ketiga pula ialah liberalisasi ekonomi terjejas. Liberalism ekonomi atau juga digelar kapitalisme liberal adalah politik dan falsafah ekonomi berasaskan sokongan kuat bagi ekonomi pasaran dan harta peribadi dalam kaedah pengeluaran. Liberalisasi ekonomi terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana sepatutnya ekonomi sesebuah negara tidak boleh terlalu tertutup. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sepatutnya mengambil pendapat daripada pihak lain seperti pihak kerajaan ataupun pihak masyarakat dan sebagainya. Kuasa beli rakyat haruslah dipertingkatkan untuk mengurangkan krisis ekonomi. Hal ini kerana pihak profesional mengedarkan nasihat daripada kerajaan kerana mereka berpendapat bahawa mereka mempunyai kuasa beli tertinggi dalam bidang ekonomi kerana mereka menggunakan konsep liberalisasi ekonomi. Akhir sekali, punca-punca berlakunya krisis kemerosotan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009 ialah kecairan mata wang yang ketat. Kecairan mata wang ini berpunca daripada inflasi yang bermaksud suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Ini menyebabkan pihak masyarakat mengalami kesukaran untuk menggunakan wang mereka untuk membeli barangan kerana barang semakin mahal. Untuk pengetahuan anda, di Malaysia juga pernah berlaku inflasi baru-baru ini apabila harga barangan mentah naik secara mendadak seperti harga barangan mentah ayam, sayur-sayuran, telur dan banyak lagi. Sehingga masyarakat tidak mampu untuk menampung kos-kos pembelanjaan hidup mereka. Apabila inflasi berlaku, nilai mata wang kita iaitu ringgit Malaysia juga akan menjadi semakin sikit. Seterusnya, apabila krisis mata wang berlaku, banyak bank takut untuk memberi pinjaman mudah kepada masyarakat untuk membeli hartanah dan perumahan. Hal ini kerana mereka takut masyarakat tidak mampu membayar balik wang-wang yang telah dipinjamkan akibat daripada kecairan mata wang ini. Akibatnya, banyak rumah terpaksa dilelong kerana pembeli tidak mampu untuk terus membayar menyebabkan industri hartanah merudum. Disebabkan isu krisis kemelesetan ekonomi ini, terdapat beberapa kesan yang harus kita tanggung. Yang pertama adalah krisis pengangguran. Pengangguran ialah tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Sebagai contoh, seseorang individu ini dia dibuang oleh syarikat kerana mungkin syarikat tersebut mengalami ketidakstabilan dari segi kewangan maupun ekonomi negara. Pertubuhan Buruh Antarabangsa membuat ramalan hampir 20 juta pekerja hilang pekerjaan mereka, terutamanya menjelang penghujung tahun 2009 akibat krisis ekonomi ini. Buat julung kalinya, tahap pengangguran meningkat hampir tahap 200 juta. Kesan daripada pengangguran ini, ia akan meningkatkan pelbagai masalah sosial dan jenayah yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan dan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat akan berbuat apa saja demi mendapatkan duit. Kesan yang kedua ialah perdagangan akan lebih merosot. Pada pertengahan bulan Oktober 2008, Indeks Kering Baltik menyatakan bahawa jumlah perkapalan jatuh sebanyak 50% dalam seminggu kerana krisis kredit menyukarkan para pengeksport memperoleh surat kredit. Ini boleh menyebabkan berlakunya lambakan barangan dan perkhidmatan yang menjejaskan mutu dan kestabilan ekonomi pengeksport. Harga barangan komoditi jatuh merudum dan tidak mempunyai nilai keuntungan dalam perdagangan. Seterusnya, kejatuhan nilai mata wang negara turut mengundang kenaikan inflasi. Para pengeluar juga akan mengambil kesempatan memindahkan kos komponen yang diimport, termasuklah kos seperti kos bahan mentah. Hal ini akan menjadikan barangan import akan bertambah mahal. Selain itu, kesan daripada barangan import akan bertambah mahal, kenaikan harga barang terhadap pendapatan isi rumah juga akan meningkat dan penurunan nilai gaji.
Kesan yang ketiga ialah ia akan memberi kesan kepada mata wang negara kita, iaitu mata wang negara kita akan mengalami kemerosotan yang tinggi. Amerika Syarikat mengalami pembetulan pasaran perumahan, krisis gadai janji subprima dan kemerosotan nilai dolar juga. Tahukah anda, pada Februari 2008, sebanyak 63,000 orang telah hilang pekerjaan. Apa yang lebih mengejutkan, pada September 2008, sebanyak 159,000 orang telah hilang pekerjaan. Purata kehilangan pekerjaan mencecah 84,000 sebulan dan jumlah penganggur di Malaysia sepanjang Oktober 2008 sehingga Disember 2009 sebanyak 36,000 atau sebanyak 3.6% daripada jumlah penduduk telah kehilangan pekerjaan. Seterusnya, statistik tersebut dipengaruhi oleh sektor perkilangan disebabkan oleh kekurangan pengeksport dari negara luar. Baiklah, akhir sekali, apa yang dapat disimpulkan daripada isu kemerosotan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009 ini yang memberi kesan yang sangat buruk terhadap perkembangan ekonomi setiap negara. Bukan negara Amerika sahaja, tetapi negara lain seperti Korea, Eropah dan lain-lain juga pernah mengalami kemerosotan ekonomi mereka. Jadi, bukan setakat negara kita sahaja yang pernah mengalami krisis kemerosotan ekonomi. Oleh itu, pihak berwajib terutamanya kerajaan perlu mengganding bahu untuk mengembelengkan tenaga untuk mewujudkan satu bentuk ekonomi yang mampan supaya ekonomi kita akan sentiasa terjaga dan tidak menjatuhkan maruah negara kita. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Semoga video ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.